Bismillahirrahmanirrahim. So apa yang berlaku pula? So bila dikepung, akhir sekali mengalah. So mereka mengaku, mereka berserah pada Nabi untuk memutuskan hukuman terhadap mereka. So tajuk cerita ni dia ambil daripada kata-kata Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az. Ingat tak Sa'ad bin Mu'az yang tercedera dalam peperangan Khandaq? Dan dia ni pemimpin kan, yang kata pakai baju besi tu, pakai baju besi yang pendek. Aisyah kata, "Oi, pakai baju macam tu nanti mudahlah terdedah kepada panahan daripada musuh." Akhir sekali memang terkena pun kat tangan dia kan. Lepas tu tangan dia, bila kena tangan anak panah, darah bercucuran keluar sehingga dia jadi lemah. Dan Rasulullah kata kepada para sahabat, angkat dia pergi, biar dia duduk di Masjid Nabawi. Di sana ada kemah untuk rawatan pesakit-pesakit. So dia duduk di kemah situlah. Di kemah Masjid Nabawi. So semasa peperangan Bani Quraizah ni, dia tak mari lagi. Memang dia sakit. Tengah dirawat di Masjid Nabawi, di sebuah kemah. Tapi kan hari itu kita dah sebut, cerita dia memang dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan cabut nyawa dia. Sehinggalah Allah bagi kepada dia peluang untuk bertindak ke atas Bani Quraizah yang telah melanggar janji. Di mana Bani Quraizah ni kan sekutu Aus dan dia ketua Aus. Jadi dia tak sangguplah dikhianati macam tu. So apa pun dia minta Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia peluang untuk menyelesaikan masalah Bani Quraizah. So Rasulullah berangkat, tinggallah dia di kemah tu. Nah ini kata-kata dia nanti sebab bila Rasulullah meeting-meeting dengan para sahabat, semua bersetuju untuk menyerahkan keputusan tentang Bani Quraizah ni diserahkan kepada Sa'ad. Dan Sa'ad dipanggil. Mana Rasulullah kirimkan para sahabat untuk ambil dia. Dan diceritakan para sahabat bawa dia dengan keldai. Kemudian dilapik dengan lapikan yang agak empuk-empuk sikit lah supaya tidak memberi mudarat sangat kepada dia. So didatangkan dia dengan keldai sampai ke tempat itu. Waktu itu dia buat keputusan. Masa dalam perjalanan tu menuju ke tempat Bani Quraizah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesampainya di sana para sahabat dia ni golongan Ansar ni. Golongan Ansar ni nak sangat supaya Sa'ad ni buat keputusan menyebelahi Bani Quraizah. Sebab Bani Quraizah ni lama dah dengan mereka, menjadi sekutu mereka. Maknanya mereka dulu duduk perang dengan Khazraj, apa semua perang, semua Bani Quraizah duduk bantu. Jadi sekarang inilah masa untuk kita membantu mereka, sekurang-kurangnya janganlah keputusan itu amat berat sangat. Dulu Abdullah bin Ubay kan, untuk Bani Nadir. So dia pun telah beri syafaat, minta daripada Rasulullah agar diringankan hukuman terhadap Bani Nadir. Abdullah bin Ubay dulu. Jadi sahabat mereka, yakni golongan Aus ni, pemimpin Aus kata, tengok tu, takkanlah orang seperti Abdullah bin Ubay sanggup berbuat gitu. Kamu ni orang yang hebat, orang yang leader, orang yang faham. Kamu sanggup membiarkan Bani Quraizah ni dihukum dengan teruk. So ramai duduk memberi nasihat kepada dia ni sebelum dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So dia duduk diam, tak kata apa. So, bila mereka habis bercakap, dia pun kata gini, Atta tu salah Yang betulnya ana, sebab semua riwayat sebut ana. Ana artinya telah tibalah li Sa'din, kepada Sa'ad. So apa yang tiba kepada Sa'ad ni? Tentang satu kenyataan bahawa Sa'ad tidak akan dipengaruhi oleh mana-mana celaan orang yang akan mencela dia. Maknanya dia akan buat satu keputusan yang mungkin orang akan cela dia. So dia kata telah datang kepada Sa'ad satu kenyataan bahawa la ta'khudhahu, tidak akan menguasai Sa'ad fillahi, berkenaan dengan urusan Allah Subhanahu Wa Taala. So tidak akan menguasai Sa'ad laumatu, celaan
orang yang mencela. Laumatu laimin. Celaan orang yang mencela, ni fa'il dia duduk jauh ni. Celaan orang yang mencela tidak akan mempengaruhi, menguasai saat berkenaan dengan urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab ni tak sebut, kalau dalam kitab sejarah sebut, kitab sejarah yang lain sebut, sirah yang lain. So bila orang dengar dia kata begini, orang pun faham dah, mesti keputusan dia berat. Lalu mereka pun pergilah, orang Yahudi yang dengar tu, dia pergi beritahu Bani Quraizah, habis dah kita dah, habis dah. Sekali ni saat akan buat satu keputusan yang memang berat untuk kita lah. Sama ada kita dibunuh dan teruklah akan dihalau, dibunuh. Wa nazala Banu Quraizah. Tadi kan nazala bi, berkemah, tinggal. Kalau nazala ala, menerima. So nazala ala, menerima. So nazala Banu Quraizah ala. Banu Quraizah telah menerima hukmi ala. Bani Quraizah telah menerima hukmi, keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menerima keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So apa yang Rasulullah nak buat terserah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kesempatan ini kaum Aus telah meminta pengampunan buat Bani Quraizah. Fasyafa'at, lalu memberi syafaat, maknanya minta, beri peluang lahum, kepada mereka, kepada Bani Quraizah. Siapa yang minta ni syafaat ni? Al-Ausu. Kita kena ingat ni kan, daripada sekolah lagi kita belajar Ansar ni ada dua. Satu Aus, satu Al-Khazraj. Masa sebelum Islam ni masing-masing ni duduk dengan Yahudi kan. Jadi sekutu Yahudi. Aus ni sekutu dia ialah Banu Quraizah. Wa kanu, dan Aus ni merupakan mawalihim, sekutu mereka. Maulan. Jamak dia mawalin. Kali idhafah jadi mawali. Mawali mereka. Bukannya duna Al-Khazraj. So mereka bukan sekutu kaum Ansar daripada kaum Khazraj. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So bila mereka minta syafaat tu bagi pihak Bani Quraizah, Aus ni minta, so Rasulullah pun kata, faqala, macam mana dia kata, kamu setuju tak dilantik salah seorang daripada kalangan kamu untuk memutuskan keputusan ni? Ala tardawna, apakah kamu setuju? Ini kan, apakah tidak kamu setuju? Kalau terjemah lafzi kat sini kan, apakah, la tidak, tardaw setuju, kamu setuju. Apakah tidak kamu setuju? Artinya, tidakkah kamu setuju? Tidakkah kamu setuju, wahai kaum Aus? Ya ma'syara. Ma'syarun kaum. Wahai kaum Al-Ausi, kaum Aus, setuju ayyahkuma, setuju bahawa akan membuat keputusan, akan menjadi hakim, fihim, berkenaan dengan mereka, berkenaan dengan Bani Quraizah. Yang akan memutuskan itu ialah rajulun, seorang lelaki di kalangan kamu sendiri, minkum. So mereka pun jawab, qalu,
Bala. Kaum Aus jawab, ya. Tengok jawapan lain. Kalau jawapan ni ada soalan yang berbentuk nafi sini kan, tidak ni, nafi, tidak. So nanti jawapannya kena bala. Kalau bukan nafi, jawapan dia na'am. Macam dalam Al-Quran sebut, alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kamu? So jawapannya bala, ya. Sebab alaisa itu kan nafi. Ada laisa. Qala. Maka Rasulullah pun menjawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau begitu, zakat perkara itu akan diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'azin. Akan diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'az yang merupakan ketua kaum Aus. Ni zakah ni makna itu. Itu kepada. Boleh faham tak? Itu kepada. Maka itu kepada. Tak ada sense. Ini berlaku pentakdiran lah. Ada yang dihazafkan. Maknanya perkara itu diserahkan. Perkara memutuskan keputusan itu akan diserahkan. So maknanya kalau kita buat penuh jadi zakal amru, urusan itu mufawwadun. Mufawwadun ila. Perkara itu akan diserahkan. Mufawwadun, memang pakai ila pun. Mufawwadun ila Sa'ad bin Mu'azin. Lalu Rasulullah pun kirimkan para sahabat utusan untuk pergi mengambil Sa'ad di Masjid Nabawi. Arsala yursilu. Ni ringkas aja sebut Maka Rasulullah pun mengirimkan kepadanya. Maksudnya Rasulullah kirimkan utusan. Utusan tak disebut di sini. Ringkas cerita, Sa'ad pun datang. So falamma, maka tak kala jaa, datangnya Sa'ad ilaihi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ringkas aja. So kalau kitab sirah-sirah yang lain detailnya masa dalam perjalanan tu, tengah-tengah perjalanan tu dan sampai tu, sebelum jumpa Rasulullah tu mereka duduk ni dah. Mereka duduk sibuk dah, duduk pujuk-pujuk Sa'ad ni supaya macam-macam diungkitnya kan, mereka ni banyak tolong kita, mereka ni kita perang pun mereka perang, mereka ni ada anak bini, mereka ni ada harta macam mana ni kan. Ingat sikit kan, ingat dulu kan, Abdullah bin Ubay dulu pernah tolong pun Bani, pernah beri recommendation, pernah beri syafaat untuk Bani Nadir yang dihalau. Kamu pun kena buat macam itulah. So falamma jaa ilaihi, apabila dia datang kepada Rasulullah, qala lahu, maka berkatalah kepada Sa'ad, Banu, the children of his qabilah, kan, Banu qabilatihim. So Bani Aus lah, Banu qabilah dia. Maknanya puak-puak dalam qabilah dia. Dia kata, ya Aba Amrin, wahai Abu Amr. Ini kunyah dia. Sa'ad, panggilan untuk kalau pakai abu-abu, dia pakai Abu Amr. Wahai Abu Amr, ahsin, berbuat baiklah, berbuat eloklah kepada lah sini. Bahasa Melayu kita. So, berbuat eloklah, berbuat baiklah kepada mawalika, kepada sekutu-sekutu kamu. Mawalika. Fa, kerana sesungguhnya, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami sebut awal-awal lagi ni, kamu kena buat baik. Dia ahsin ni dia lebih tinggi daripada adil. So kalau adil tu kan dia kalau lebih pada adil. Kalau adil tu tengah-tengah tak apa dah kan buat putusan. Dia lebih lagi. Buat cantik lagi daripada adil. So fa ahsin, sebab tu dia tak guna sebab buat putusan ni jadi hakim ni berlaku adil lah kamu gitu kan. Sepatutnya terjemah gitu kan.
Tak, dia guna ahsin, maknanya kamu lebih condong kepada mereka. Ahsin fi mawalika fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama, hanya sanya Rasulullah ni walla ni melantik jadi hakim, melantik jadi pemutus, melantik jadi qadi. Kalau qadi, melantik qadi. Kalau penguasa, melantik jadi penguasa. Kalau sini, melantik jadi pemutus. Innama wallaka. So, walla ni kalau ada ka di sini, dia akan kembali alif yang maksurah tadi jadi alif mencancang. Alif yang dia tanpa titik dia akan jadi walla. Wallaka. Sesungguhnya Nabi SAW, Rasulullah SAW telah wallaka, telah melantik kamu untuk perkara itu. Zalika, buat keputusan itu. Li, supaya tuhsina, supaya kamu berlaku elok. Kamu berbuat elok kepada mereka, fihim. Sini ringkas kan, sebut ringkas. Sebenarnya ramai orang tu. Ramai yang pembesar-pembesar yang bergila-gila menyuarakan pendapat mereka kepada Sa'ad. So antaranya tokoh sini saya ada sebut sikit. Tokoh antaranya Dhahhak bin Abi Khalifah, Salamah bin Salamah, antara tokoh-tokoh yang memujuk Sa'ad. Dan tetapi sepanjang mereka berkata itu, Sa'ad dia 1000 bahasa. Tak nak bercakap. Falamma aksaru. So bila mereka banyak sangat, aksaru alaihi, berkata-kata kepada Sa'ad, lalu Sa'ad pun lepas mereka berhenti tu, qala, berkatalah Sa'ad. Inilah tajuk kita tadi. Laqad, sesungguhnya. So kalau ada laqad di sini, awalnya artinya ada sumpah yang dihazafkan. Wallahi, demi Tuhan, demi Allah, laqad, sesungguhnya, ana telah tiba, li Sa'din, kepada Sa'ad, alla, datang satu keyakinan, alla ta'khuzahu, bahawa telah tiba kepada Sa'ad, bahawa la ta'khuzahu, alla ta'khuzahu, bahawa tidak akan menguasai Sa'ad, fillahi, berhubung dengan urusan Allah, laumatu laimin, celaan orang yang mencela. Lama, cela. Isim fa'il dia laimun. Masdar dia laumatun. Ringkasnya, Sa'ad pun berkata, bila Rasulullah beri kepada dia peluang untuk membuat keputusan, so dia pun berkata, qala Sa'd, fa inni, sesungguhnya aku, ahkumu, aku membuat keputusan, fihim, berkenaan dengan mereka. Keputusannya ialah antuqtala, akan dibunuh, ar-rijalu, golongan lelaki. Keputusan yang dijatuhkan oleh Sa'ad ialah golongan lelaki akan dibunuh. Ini guna ta ni kerana consider ni jamak taksir. Wa tuqassamu, dan akan dibahagi-bahagikan, amwalu, harta-harta mereka. Perempuan dengan kanak-kanak pula akan ditawan. Wa tusba, sabia, sabayasbi, menawan. Saba yasbi, menawan. Fi'il majhul untuk mudhari'. Yusba. So akan ditawan. Az-zarariyu, zuriat. Jamak dia az-zarari, anak-anak. Anak-anak keturunan, kanak-kanak yang merupakan keturunan mereka akan ditawan. Begitu juga wan-nisa'u, para wanita. Lalu Rasulullah pun berkata kepada Sa'ad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad, sesungguhnya, yakni wallahi, demi Allah, laqad, sesungguhnya kamu telah hakamta, kamu telah membuat
keputusan fihim terhadap mereka bihukmillahi dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Bihukmillahi Subhanahu wa taala. So Rasulullah mengiyakan. Keputusan yang kamu buat ni yang betul sebab dalam Taurat mereka gitulah. Waqad wafaqa yuwafiqu, bersetuju, kena. Waqad wafaqa zalika, keputusan itu kena dengan qanuna, undang-undang al-harbi, peperangan, fi dalam syariat Bani Israel. Bani Israel. Dan juga wafaqa yuwafiqu muwafaqatan, kena, bersetuju. Wa wafaqa, dan bersetuju juga, kena juga keputusan ini. Maja'a ini apa yang datang, artinya apa yang terdapat. Apa yang terdapat fi dalam Taurah, fit Taurati. Itu hukuman yang telah diputuskan oleh Sa'ad dan diikrarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilaksanakan apa yang telah diputuskan oleh Sa'ad. Laksana dalam bahasa Arab nafaza. Nafaza, melaksanakan. Kita sini dilaksanakan. Nufiza, maka telah dilaksanakan terhadap fi Bani Quraizah. Telah dilaksanakan hukuman. Telah dilaksanakan hukmu. Naib fa'il ni, naib fa'il kepada nufiza. Telah dilaksanakan terhadap Bani Quraizah keputusan Sa'd bin Mu'azin. Sa'd bin Mu'az. Justru itu aman damailah kaum muslimin daripada pengkhianatan Bani Quraizah. Wa aminal muslimuna. Amanlah, bebaslah kaum muslimin min daripada. Wa aminal muslimuna minat ta'ni, daripada tikaman. Bebaslah kaum muslimin, terselamatlah kaum muslimin, amanlah kaum muslimin daripada tikaman daripada belakang. Minal khalfi, daripada belakang. Dan daripada penyebaran. Bebaslah kaum muslimin min, daripada penyebaran nashri al-fawda. Fawda ni ketidaktenteraman. Ketidaktenteraman ataupun huru-hara. Daripada penyebaran huru-hara. Menyebabkan jadi huru-hara. Kalau kita penyebaran ketidaktenteraman daripada dalam. Arab sini guna di dalam. Sini di, sini dalam. Di dalam. Maknanya di dalam kelompok kaum muslimin. Wa min nashri al-fawda fi ad-dakhil. Bebas daripada penyebaran huru-hara ketidaktenteraman dari dalam lah. Kalau kita sini kena tukar jadi dari dalam. Fi ad-dakhil. Selesai peristiwa Bani Quraizah. Kemudian ada saki-baki lagi pemimpin Yahudi yang terlibat dalam peperangan Khandaq. Yang masih hidup lagi, yang merupakan orang yang mengatur peperangan Khandaq. Mengatur untuk kabilah-kabilah Arab bersatu menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengatur pembentukan Ahzab tadi. Puak-puak menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So sebelum ni disebutkan Huyai kan? Huyai bin Akhtab. Yahudi Bani Nadir. Seorang lagi ialah Salam. Salam bin Abi Hakim. Yang tinggal di Khaybar. Jadi yang kaum Ansar ni ada dua kan? Satu Aus, satu Khazraj. Dan pemimpin Yahudi ni ramai yang terlibat dalam mengucang-ngacirkan kaum muslimin.
untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lagi selepas peperangan Badar. Selepas peperangan Badar, seorang yang bernama Ka'ab bin Ashraf, dia yang mengatur untuk melemahkan kaum muslimin, pergi bersubahak dengan Quraisy. Ka'ab bin Ashraf. Dan dia bukan setakat itu saja, dia gunakan kalimah-kalimah memburukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata huduhlah kan, kata-kata jelek, menyebabkan sahabat tidak senang hati dan sahabat minta untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf. Dan Rasulullah beri keizinan kerana kejahatan dia tadi, dan yang membunuh Ka'ab bin Ashraf ni ialah Aus. Maknanya kabilah daripada kabilah Aus. Jadi Khazraj ni, dia kata Aus dah ada giliran, dah ada peluang untuk bunuh pemimpin-pemimpin yang jahat. Sekarang ini beri peluang kepada kami pula, kaum Khazraj pula, untuk bereskan Salam bin Abi Hakim. Sebab itulah disebut sini wa qatalat, dan kaum Khazraj telah membunuh. Qatalatil Khazraju Salam bin Abil Haqiq. Wa kana, dan dia adalah min, termasuk man, orang yang mimman, orang yang hazzaba, telah membentuk, telah mengumpulkan. Hazzaba yuhazzibu, membentuk hizb, membentukkan parti-parti. So dialah termasuk orang yang membentuk puak-puak al-ahzaba, puak-puak menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdiri daripada kaum Quraisy dan Bani Ghatafan. Wa kanat, bertemu dengan alif lam, wa kanatil Ausu. Dulu dia kata, kaum Aus ni, dulu, ni was kan? Atau had. Dulu kaum Aus. Qatalat, telah pun membunuh, min qablu, sebelum ini. Dulu, sebelum ini. Aus telah pun membunuh Ka'ab bin Ashrafi. Ka'ab bin Ashraf. Selepas peperangan Badar. Wakana, dan Ka'ab ni merupakan muqaddaman, orang yang terkedepan dalam adawatihi, dalam permusuhannya li terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang yang terkedepan dalam tahridi, menggalakkan, alaihi, menggalakkan permusuhan. Wa tahridi alaihi. Lalu dengan terbunuhnya Ka'ab tadi, naja yanju, selamatlah al-muslimuna, kaum muslimin, minar ru'usi, daripada ketua-ketua. Ra'sun jamak dia allati, yang merupakan. Ini jamak taksir. So bila jamak taksir, boleh hukum dia sebagai muannas, mufrad. Kita pakai allati. Kita nak pakai allazi pun boleh. Allazina. Consider dia sebagai lelaki, orang lelaki. Ketua-ketua alladzina. Ya. Kalau kita guna allati, kita consider ni jamak taksir. Minar ru'usi allati kanat, yang dulunya kada yakidu, takidu, yang melakukan konspirasi. Takidu, yang melakukan konspirasi terhadaplah, diddah, against, melakukan konspirasi terhadap Islam. Diddal Islami. Kalau ada diddah, dia idafah. Diddal Islam. Dan diddal muslimin wal muslimina, terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan mereka itulah
yang takudu. Kanat, so kanat satu, takidu. Kanat takudu, kedua. Qada memimpin. Qada yakudu, memimpin. Yang mana mereka itu merupakan orang-orang yang memimpin al-harakati, gerakan-gerakan, untuk gerakan-gerakan against lah, terhadap kaum muslimin, ad-diddahum. Maka dengan kematian mereka itu, berehatlah kaum muslimin. Wastaraha, maka beristirahatlah, maka menjadi tenanglah kaum muslimin. Al-muslimuna. So kaum muslimin dapat kerehatan dan ketenangan hidup dengan terbunuhnya pemimpin-pemimpin yang kuat menghasut Islam, untuk menentang Islam. Habis. Wallahu a'lam bis-shawab.